perkara ghaib. Saya lebih suka, lebih baik kita baca ayat Quran, jangan swasta kat orang. Sebab kita tak tahu orang tu adakah dia baca itu daripada Allah bantu dia ataupun daripada jin-jin Islam ataupun jin-jin kafir. Sebab itu bila orang telefon saya, dia kata, "Ustaz, saya dah pasang ayat jin ni tapi anak saya lagi teruk." Sebab apa? Yalah, kamu pasang 24 jam, jin pun tak rehat. Aktiviti dia mencari hantu, nak cari sampai jumpa juga Ustaz. Sehingga kan kru-kru pun kadang-kadang yang ikut sama tu sampai lembek Ustaz. Dalam Islam Ustaz, tidak perlu sampai kita membuktikan benda itu nampak. Sebab itu Islam mengajar konsep kita jangan mencari musuh. Syaitan tu musuh kita. Jangan mencari musuh, ketemu jangan lari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Sadaqallahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan, yakni mengerjakan salat serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sadaqallahul Azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah, sihat ya? Dan begitu juga para penonton halaqah akar tradisi ilmu yang berada di rumah. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi dalam halaqah akar tradisi ilmu tak tengok rugi. Dan pada malam ini kita bersama dengan Masya Allah ramainya jemaah di Masjid Bandar Baru Ampang, Selangor. Sihat belaka, comel loteng belaka malam ini, Alhamdulillah. Dan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah di masjid, begitu juga para penonton di rumah, kita akan membincangkan satu topik yang saya kira menarik dan tertarik untuk kita sama-sama kongsikan. Iaitulah tajuk kita pada malam ini, bisikan suara halus. Wah, misteri bunyinya. Bisikan suara halus. Dan jemputan kita pada malam ini, bintang ilmuwan kita untuk bersama mengupas topik bisikan suara halus ini, iaitulah kita datangkan khas Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Suhaimi Razali, perunding perubatan Islam di Ruqyah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar? Ustaz datang jauh daripada utara sana bersama pada kita pada malam ini untuk kita membincangkan tentang bisikan suara halus. Dan insya-Allah Ustaz tak akan berbisik pada malam ini, Ustaz akan bercakap macam biasalah tentang tajuk kita. Dan untuk yang pertama ini, Ustaz, tadi saya telah bacakan 3 ayat daripada surah Al-Baqarah yang menceritakan kepada kita antara ciri-ciri orang yang beriman, iaitulah antaranya yang boleh saya kaitkan kat sini, ghaib.
yang beriman dengan perkara ghaib. Dan saya yakin dan percaya tajuk kita pada malam ini amat berkait rapat dengan perkara ghaib. Mohon Ustaz silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan jemaah di masjid dan juga para penonton yang berada di rumah. Pertama sekali bersyukur pada Allah, selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan izin dan rahmat daripada Allah, pada malam ni kita berada di dalam satu majlis yang mana majlis ini yang disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah. Moga-moga apa yang kita usahakan pada hari ini akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada tajuk kita dan juga apa yang Ustaz sebut pada kita tadi. Kalau kita melihat kepada ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan salah satu daripada tanda orang beriman dan bertakwa pada Allah, mereka mesti mempercayai kepada benda-benda gaib. Itu asas dia. Untuk kita gabungkan dengan tajuk kita berkenaan dengan bisikan suara halus, sudah tentulah benda gaib yang akan kita bincangkan ini adalah benda gaib yang ada kaitannya dengan makhluk halus. Masya-Allah. Kita sedia maklum beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada para nabi, semuanya juga dikategorikan benda gaib. Tetapi ada satu aspek yang kadang-kadang kita terlepas pandang, persoalan berkenaan dengan gaib, Ustaz, iaitu berkenaan dengan makhluk halus, di mana kadang-kadang kita sebut dengan bahasa Arabnya disebut dengan jin, Ustaz. Masya-Allah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, daripada segi keimanan yang lain sudah cantik, tapi daripada segi benda-benda yang disebut dengan jin ini, orang menganggap ianya merupakan satu mitos. Sedangkan Allah merakamkan dengan jelas dalam Al-Quran satu surah khas yang membicarakan berkenaan dengan jin. Jadi balik pada apa yang saya nak sebutkan tadi, maknanya apa yang kita nak cuba bincangkan dan apa yang cuba kita nak fahamkan bahawasanya kewujudan makhluk halus itu memang wujud dan bukan sekadar wujud, Ustaz, tetapi mengancam kehidupan kita, mengancam kehidupan manusia. Justru itu kita melihat dalam ayat yang disebutkan oleh Ustaz tadi, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan prioriti utama. Beriman kepada benda gaib ini kita perlu melihat, kita perlu memperluaskan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Sebab bila kita bicarakan benda-benda halus macam ni, biasanya kita akan swastakan kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Biasa bila kita dengar sahaja bunyi bisikan, kita mula cari orang-orang tertentu yang kita kata boleh berubat. Sedangkan apa yang mereka buat itu kadang-kadang tidak berlandaskan kepada Quran dan hadis. Dan kadang-kadang ustaz-ustaz pun susah nak terlibat. Ustaz, sebab apa tuan-tuan? Sebab kita lawan dengan makhluk halus, makhluk yang tak nampak, kan? Lepas daripada kita jampi orang tu boleh tidur, kita pula tak boleh tidur, Ustaz. Sebab tu yang tidak ramai untuk terjun dalam bidang ini. Jadi saya nak share berkenaan dengan kajian, berkenaan dengan apa yang pernah kita buat. Dalam arti kata lain, keterlibatan kita secara langsung bila kita berhadapan dengan mereka-mereka yang ada bisikan daripada suara halus. Baik. Jadi untuk yang awal ni saya ingat apa yang perlu tuan-tuan faham berkenaan dengan apa yang saya nak sebutkan, tajuk kita dihubung kaitkan dengan ayat yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Itu dari segi asas. Yang keduanya, kita perlu faham komponen yang ada dalam diri kita, yang akan kita bincang sekejap lagi insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Memang saya setuju sangat yang Ustaz kata tu. Barangkali tak ramai ustaz-ustaz yang terlibat. Saya pun takut. Bukan kata ustaz-ustaz lain, saya pun termasuk sekali. Tak balik tak boleh tidur. Allahu Akbar. Kan tak? Jadi Ustaz, saya nak pergi Ustaz. Banyak kadang-kadang kita dengar, para jemaah pun saya yakin dan percaya, kita dengar kan tuan-tuan dan puan-puan, cerita-cerita ataupun kejadian-kejadian yang berlaku. Contohnya anak pukul mak dia. Betul kan? Cucu tetak nenek. Dan yang terbaru yang saya yakin dan percaya tuan-tuan pun tahu, iaitulah berlaku kejadian di Masjid Negara. Ada seorang jamaah yang orang kata apa? Tuan-tuan kata penampak. Dia penampak pada tuan imam. Jadi bila ditanya, dia kata ada bisikan. Ini yang kita nak tanya Ustaz, bisikan. Adakah ini termasuk dalam bisikan suara halus Ustaz?
Okey, terima kasih Ustaz. Okey, kita masuk step kedua yang saya kata komponen tadi. So dalam diri kita ni Allah Subhanahu Wa Taala sudah meletakkan antaranya nafsu, antaranya syaitan yang boleh ada bisikan. Dan juga kadang-kadang saya selalu sebut dengan secara ringkas dan secara mudah, badan kita ni Ustaz dia macam radio Ustaz. Ya. Kan, radio ni kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh buka ikut kita punya ni. Itu yang disebut oleh Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. So kita punya talian itu tuan-tuan dan puan-puan, adakah minallah atau minasyaitan? Jadi balik pada persoalan yang Ustaz sebut tadi berkenaan dengan bisikan. Kadang-kadang kita melihat kalau mengikut logik akal, tidak mungkin anak akan bunuh mak, tidak mungkin. Ataupun berlaku sebaliknya, tidak mungkin. Tetapi kenapa benda itu mungkin berlaku? Disebabkan salah satu faktornya kadang-kadang ianya berkaitan dengan gangguan yang kita tidak perasan. Justru itu apa yang Ustaz sebut tadi kan, berkenaan dengan seorang imam yang kena tampar tu, yang saya takut jadi imam tu Ustaz. Tak pasal-pasal kena tampar kan. Tetapi tahukah kita bahawa kenapa tuan imam itu kena tampar? Sepanjang karier dia saya rasa dia tak pernah kena tampar. Dan orang yang tampang itu pula sepatutnya kita kaji orang itu latar belakang dia bagaimana. Dalam istilah mudah saya sebut, biasanya kes macam ini kita kena scan Ustaz, kita kena diagnosis, kita kena tahu kenapa dia jadi macam itu. Takkan dia tak tahu risiko tiba-tiba pergi tampar imam. Dan tuan-tuan kena tahu, dia bukan sekadar tampar, dia juga menjadi imam Ustaz. Maknanya dia rasa dia itu lebih baik daripada imam. Tuan-tuan tahu, apabila saya buat scanning secara tidak langsung lah, langsung susah sikit. Orang yang tampar itu rupanya dia ada gangguan Ustaz. Dan gangguan itu adalah gangguan jin di peringkat tinggi. Ada bisikan yang mengatakan, oh Tok Imam ni tak betul, padahal Tok Imam tu belajar dah cantik dah. Tapi dia ada bisikan-bisikan yang macam ni. Inilah yang disebut apa? Gangguan di dalam badan dia. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kadang-kadang bila kita melihat Tok Imam duk baca ayat Quran, tiba-tiba ada orang ni dia menangis sampai tidak sedar diri. Kita duduk sebelah dia, kita duduk semayang Ustaz, kita kata bagus dia ni. Sebab apa? Sebab dia begitu khusyuk. Masya-Allah. Tapi kita lupa rupanya dia sedang diganggu oleh jin Islam jenis sufi Ustaz. Ketika solat. Masya-Allah. Sebab itu kita tidak pelik. Kalau Ustaz tengok, syaitan dia ganggu biasanya yang utama masa semayang. Kan kadang-kadang kita takbir saja syaitan dah datang ganggu kita kan. Sebab itu di dalam Islam mengajarkan kaedah sebelum sembahyang, sebelum tidur, ada kaedah-kaedah tertentu, cuma kita sahaja yang tidak praktikkan. Begitu juga kalau bagi yang saya sebut tadi, yang barangkali yang bunuh diri, yang barangkali terjun bangunan, tiba-tiba tak semena-mena tiba dia menjerit di atas bangunan nak terjun, barangkali itu mungkin juga Ustaz. Ya, itu ada keberangkalian benda itu mungkin berlaku. Tetapi kadang-kadang gangguan ini kalau macam perbahasan kita berkenaan dengan suara biasanya telinga. Tapi ada juga orang Allah gambarkan melalui mata dia Ustaz. Dia tak pernah tengok makhluk tadi. Makhluk tadi dia bukan cantik macam tuan-tuan. Kalau cantik macam tuan-tuan kita tak lari. Kan? Tapi disebabkan Allah cipta makhluk tadi ni daripada segi rupa parasnya jauh berbeza dengan manusia. Dalam arti kata lain tidak sempurna. Sebab itu kadang-kadang kita lihat ada orang bila dia tengok sahaja benda tadi, bila Allah buka hijab dia terus menjerit Ustaz. Sebab dia tak pernah tengok. Kalau dia tengok macam Ustaz, saya rasa tak menjerit. Tapi kalau dia tengok ada tanduk, mungkin dia menjerit. Jadi itu benda-benda yang kadang-kadang kita tidak boleh hukum orang direct. Saya nak sebut, kadang-kadang kita kesian dekat budak-budak kat sekolah Ustaz. Sebab apa? Kadang-kadang Allah buka hijab dia nampak benda halus tadi. Dia nak mengaji tak boleh. Mak ayah duk marah dia. Cikgu duk, tak maaf, cikgu duk kutir dia. Faham kutir? Kutir dia ni sampai berdarah. Cubit dia sampai berdarah. Ini mungkin salah satu daripada keberangkalian yang mungkin boleh berlaku. Masya-Allah, masya-Allah. Maknanya keberangkalian yang Ustaz sebut tadi memang ada kaitannya dengan perkara-perkara yang berlaku dengan bisikan suara halus ni. Cumanya kita nak kenal pasti ataupun kita nak tahu juga orang yang macam mana yang mudah mendengar bisikan suara halus ni, yang minta suruh buat yang benda tak elok, suruh pukul dan sebagainya. Orang yang macam mana kriteria dia? Cumanya Ustaz relax dulu. Ustaz rehat seketika tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak berehat dahulu seketika. Jangan ke mana-mana, kita bertemu selepas ini. Bisikan suara halus. Ayatul Kursi itu dibagi kepada Abu Hurairah.
Tuan-tuan tengok sikap dan peribadi Abu Hurairah. Satu hari dia beristighfar kepada Allah tidak kurang daripada 12,000 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di Masjid Bandar Baru Ampang ini dan juga para penonton di rumah yang masih bergabung dengan kami Halaqah. Tentunya Halaqah tak tengok rugi, akar tradisi ilmu kami, dan kita semua membincangkan topik-topik yang menarik. Dan pada minggu ini kita bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Suhaimi tentang bisikan suara halus. Masya Allah. Tadi sebelum kita berehat, saya ada bertanyakan kepada Ustaz ciri-ciri ataupun karakter secara umumnya orang yang mudah diganggu oleh bisikan suara halus ini. Mohon Ustaz. Kalau kita melihat kepada siapakah sebenarnya sasaran orang yang kena gangguan tadi. Okey, secara umumnya kita melihat mudah saja di mana orang itu adalah orang yang jauh Ustaz kehidupan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh melihat secara umum kalau kita pergi ke rumah dia pun kita boleh melihat orang ada gangguan Ustaz, biasanya dia tidak bersih. Dan kita boleh tahu orang tu ada gangguan ataupun tidak kalau tuan-tuan tengok cara dia berpakaian pun kita dah tahu dia ada gangguan ataupun tidak. Masya Allah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang yang mana dia ada gangguan di peringkat yang saya katakan yang jenis tinggi ni Ustaz ni. Peringkat jenis tinggi-tinggi ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Orang yang suka berwirid banyak kan, dia rasa baik dah. Dia rupanya dia pakai pendua yang menyebabkan dia wirid. Jadi secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan kita boleh melihat berkaitan dengan kehidupan kita itu yang saya boleh bagi tahu pertama kebersihan dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak lebih detail lagi tuan-tuan dan puan-puan tengok kepada emosi dia Ustaz. Emosi dia apa? Pertama dia cepat nak marah, yang keduanya sensitivity tu tinggi, dia sedih, kemudian dia takut melampau. Itu di antara faktor dalaman secara umum yang kita boleh melihat kriteria orang yang ada gangguan. Baik. Ustaz sebut secara umum tadi, saya nak minta Al-Fadhil Ustaz mungkin boleh kongsikan dengan kami mungkin ada satu dua pengalaman, saya kira banyak tapi mungkin satu dua pengalaman yang Ustaz boleh kongsikan kepada kami physically ataupun orang itu macam mana orang yang ada gangguan ni. Contoh maksud saya, contoh bila kita baca Quran dia bergetar menggelupur ke kan, bila kita azan dia tak boleh dengar ke, yang tu yang cuba kami nak tahu Ustaz. Mungkin Ustaz. Okey. Bagus sebab apa? Sebab tuan-tuan perasan tak kadang-kadang bila ustaz ni baca ayat Quran, saya ambil Fatihah lah sebagai contoh. Ustaz ni baca Fatihah, ustaz ni pun baca Fatihah, ustaz ni pun baca Fatihah. Bila dia baca kepada seorang pesakit, karakter pesakit itu berbeza. Ustaz A baca tak ada apa-apa, dia sambil relax je Ustaz. Kan? Siap boleh tengok TV lagi kan? Ustaz kedua baca menyebabkan badan dia terus bergegar. Ustaz ketiga ni tak baca pun dah bergegar dah. Masya-Allah. Sebab apa? Sebab setiap seorang ustaz ni bateri dia tak sama Ustaz. Sedangkan bacaan dia tu sama. Itulah yang kita boleh kaitkan dengan yang tadi tu Ustaz. Kenapa bila imam ni bila dia baca tiba-tiba ada orang boleh keluar direct tanpa dia. Sebab apa? Sebab kemungkinan bacaannya itu pada ketika itu menyebabkan boleh memberi kesan kepada bacaan dia. Imam tadi. Ya. Oh, masya-Allah, masya-Allah. Dan satu lagi saya nak sebut, syaitan ni tuan-tuan, iblis laknatullah ni, dia bila dia uji kita, dia uji kita ni dalam semua keadaan. Jangan kita kata oh sebab saya ada ustaz, sebab Ustaz Tarmizi dah baca sedap, dia tak ganggu dah. Dia duk mai kat ustaz tu yang jenis taranum lagi hebat pada ustaz. Masya-Allah. Bahaya-bahaya. Sebab apa? Sesuai dengan ujian manusia. Dan Allah tidak akan bagi taklif pada kita melainkan sesuai. Sebab itu saya selalu katakan kita jangan duduk dalam zon selesa dalam bila kita buat sesuatu pekerjaan, sebab kita pasti akan diganggu oleh syaitan laknatullah. Baik. Saya tertarik nak baca satu ayat Ustaz. Yang ayat ni biasa kalau kita diganggu ataupun kita mimpi ke ataupun kita ada perasaan takut ke apa, banyak kadang-kadang ada ustaz cakap kan, ada guru-guru cakap baca ayat apa tuan-tuan? Ayatul Kursi. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Ayatul Kursi. Itu tak jadi tuan-tuan. Saya nak baca ni ayat dia, iaitulah dalam surah Al-Baqarah. Ada yang tak tahu Ayatul Kursi tu tuan-tuan dan puan-puan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 kan. Baik, jom kita sama-sama baca ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Itu ayat kursi yang tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian baca sama-sama tadi kan. Cuma yang Ustaz, macam Ustaz sebut tadilah, sambil-sambil baca ayat kursi itu kadang-kadang dia jadi makin kuat Ustaz, ataupun boleh ditegur pula. Mak tak cukup tu, contohlah, saya tak pastilah berlaku ataupun tidak. Mungkin Ustaz boleh kaitkan sikit Ustaz. Okey, ayat kursi ni kalau kita melihat satu ayat yang cukup kuat sebenarnya. Subhanallah. Dan kita perlu melihat kepada bagaimana ayat kursi itu diturunkan. Diturunkan kepada Abu Hurairah. Subhanallah. Dan hari ini kalau orang datang, sebagai contoh dia kata, Ustaz kita ada bisikkan, Ustaz tu kata baca ayat kursi. Orang tu pun baca, balik duk mengelupuk. Bahasa Kedah kan, duk mengelupuk. Lepas tu dia telefon saya, dia kata, Ustaz dah baca dah ayat kursi Ustaz. Bahkan ayat kursi, ayat meja, ayat apa semua baca, tak jalan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita bagi sesuatu benda, kita tidak mengukur orang yang kita nak bagi. Dalam istilah mudahnya, kita tidak diagnosis pesakit tersebut. Ayat kursi tu dibagi kepada Abu Hurairah. Tuan-tuan tengok sikap dan peribadi Abu Hurairah. Satu hari dia beristighfar kepada Allah tidak kurang daripada 12,000 kali. Saya ulang 12,000 kali. Layaklah dia terima ayatul kursi. Kita ni tak pernah 12,000. 3 kali lepas semayang pun belum tentu. Semayang pun tak buat. Contoh, bukan yang duduk kat sini. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi bila kita bagi tu kena tengok kapasiti, kena tengok kemampuan orang. Jadi kenapa ustaz-ustaz duk bagi tu Ustaz? Sebab apa? Sebab dia tidak ada keahlian dalam bidang tadi. Jadi apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, ayat kursi ini sebenarnya terlalu besar daripada segi rahsianya apabila melawan dengan benda-benda halus. Tetapi jangan diberi sesuka hati. Kalau boleh ayat kursi ini pergi belajar dengan guru. Takut apa kadang-kadang bacaan dia salah Ustaz. Satu, yang kedua, bila baca tu ulama ajar ada sistem pembacaan, bukan boleh main baca macam tu. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, guru-guru, ulama-ulama khususnya yang terlibat perubatan, dia ajar kita cara baca ayatul kursi. Ada yang berhenti 9 waqaf, ada yang berhenti 7 waqaf. Sebab dia ada kaedah, bukan boleh main bagi macam tu. Dah ada orang tanya pada saya, Ustaz pasal apa baca 9? Saya kata kat dia mudah saja. Ustaz kalau pergi jumpa doktor, sebagai contoh, doktor kata, Ustaz ubat ni makan 3 kali, ubat ni makan 4 kali. Ustaz kata, Ustaz tanya pula doktor tu, ni pasal apa makan 3? Agak-agak telefon, agak-agak doktor tu akan telefon, tanya rambutan lah. Kenapa? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sesuka hati memberi ayat. Kalau boleh cari guru belajar. Takut dalam kita duk amal ayat itu ada benda lain yang akan masuk, yang kita terlepas pandang Ustaz. Masya Allah, maknanya tidak boleh secara sembrono kita baca. Yelah, Al-Quran bahkan kita kena baca dengan cara yang betul, tajwid dan sebagainya. Tambah-tambah lagi untuk kita amalkan dalam ilmu perubatan. Mana boleh Ustaz sebut kat sini, apa yang boleh saya kaitkan iaitulah kena berjumpa dengan guru lah, untuk spesifik ataupun khusus berubat. Baik Ustaz, yang kita bincang tadi Ustaz, yang kita sekarang ini berlaku sekarang ini, cuma mungkin Ustaz boleh terangkan kepada kita orang semua ni, kami semua,
Adakah bisikan suara halus ini baru hari ini berlaku ataupun pada zaman Rasulullah pun dah ada bisikan suara halus? Ustaz, Tapi Ustaz steady dulu Ustaz, sabar dulu. Kita nak berehat dahulu seketika. Bagi Ustaz rehat seketika. Jangan ke mana-mana tuan-tuan dan puan-puan. Bisikan suara halus, jangan terpedaya dengan bisikan untuk ke mana-mana. Teruskan bersama dengan halaqah Tak Tengok. Ada juga di antaranya yang baca dengar Quran okey, rumah dia bersih dan sebagainya, tetapi bila tiba satu masa dia diganggu juga. Mungkin adakah ini berkait dengan sakit? Malam ini kita membincangkan tentang bisikan suara halus. Ayo tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian di masjid, begitu juga ibu ayah di rumah, sama-sama kita titipkan satu zikir ini, mudah-mudahan menjadi amalan harian kita. Jom sama-sama kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, merdu suaranya semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, tadi kita dah tanya pada Ustaz tentang pada zaman Rasulullah. Minta Ustaz panjangkan sikit. Terima kasih. Kalau kita melihat kepada sejarah gangguan makhluk halus, sebenarnya dia bukan bermula di zaman Nabi SAW. Ya, dia bermula daripada nenek kita, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kan ketika mana Nabi Adam telah mendapat segala nikmat di dalam syurga pun, bisikan itu boleh masuk kepada Hawa. Jadi maknanya daripada segi sejarahnya bermula daripada awal lagi. Dan kemuncak gangguan itu berlaku ketika mana berlaku kemuncaknya sihir di zaman Nabi Musa. Dan juga di zaman Nabi Muhammad SAW ada juga sejarah-sejarahnya, tetapi sejarahnya itu tidaklah sehebat di zaman Nabi Musa AS. Ustaz ceritakan tadi antara ciri-ciri ataupun faktor orang-orang yang diganggu oleh bisikan suara halus ataupun makhluk halus ini, kadang-kadang bila kita baca Quran dia mengelupur, kadang-kadang bila dengar azan dia tak boleh dan sebagainya. Tetapi ada juga di antaranya yang baca dengar Quran okey, rumah dia bersih dan sebagainya, tetapi bila tiba satu masa dia diganggu juga. Mungkin adakah ini berkait dengan saka? Satu persoalan yang besar, masanya tidak besar. Saka ni satu perbahasan yang cukup besar. Cuma ringkas saya nak sebut, saka ni maknanya jin yang berada di dalam badan kita yang mengalir melalui datuk nenek kita. Kalau istilah saintifik boleh saya pinjam, ianya mengalir melalui genetik. Maknanya Ustaz, kalau mak ayah Ustaz ada kencing manis, na'udzubillah, automatically Ustaz akan ada. Itu maknanya mengalir melalui genetik. Begitulah juga dengan gangguan saka ni, dia mengalir melalui darah. Tak boleh kita kata aku tak maulah pasal apa mak aku duduk lahir aku. Tak boleh. Sama juga kita kait dengan kencing manis. Sebab ramai orang ada kencing manis Ustaz, bukan sebab genetik tadi, tapi sebab dia tak jaga pemakanan, contohlah. Jadi itu saya panggil faktor dalaman. Faktor luaran dia apa? Faktor luaran ni bisikan ni lah. Dia pergi satu tempat yang kadang-kadang tempat tu keras sebagai contoh kan. Ada benda yang dia vacuum masuk dalam badan dia. Saya guna vacuum Ustaz. Vacuum masuk dalam badan maknanya jin itu ada dalam badan dia. So bila ada dalam badan itulah yang akan terdengar bisikan. Dia ada sensor ke-6 yang dia boleh dengar dan sebagainya. Jadi inilah kadang-kadang yang kita tidak perasan. Ustaz, dalam diri saya ada ke tak ada? Sebab kita berada dalam zon selesa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, saya sebut tadi Ustaz, kita jangan berada di dalam zon selesa. Jadi untuk kita mengenal pasti apakah kita ini ada saka ataupun tidak, itu bukan isu dia. Isu dia, kita ada tak gangguan dalam badan kita. Saya selalu sebut Ustaz, daripada mana benda tu datang tidak penting untuk kita. Sebab Ustaz, kalau sebagai contoh, saya cek Ustaz ada saka. Masya Allah. Ustaz mesti tanya, saka ni daripada mana Ustaz? Mak ayah ke? Kan saya kata bawa mak ayah. Cek pula makcik. Makcik pula akan tanya, daripada mana pula? Maknanya benda ni tak habis. Yang penting untuk kita tahu adakah kita ada gangguan ataupun tidak. Kalau kita tahu gangguan, berapa peratusan gangguan kita?
Kalau gangguan kita 50%, 60%, bahaya Ustaz. Sebab dia boleh mengganggu seluruh sistem di dalam tubuh badan kita. Ya Allah. Kalau yang bisikkan ini, kalau dalam peratusan, saya hanya letak 30 hingga 40%. Yang tampak imam tu dah 50%. Maknanya gangguannya itu terlalu tinggi. Itu Ustaz. Baik Ustaz. Saya seronok dengar Ustaz sebut tadi pergi tempat keras tu. Ya. Vacuum. Kalau dia tengok cerita hantu macam mana Ustaz? Adakah boleh memberi kesan atau sebagainya Ustaz? Okey tuan-tuan, satu lagi persoalan. Yang tadi besar, yang ni terlebih besar. Sebab apa? Sebab bila kita melihat, sebenarnya Nabi dah sebut jelas dah, ada satu penyakit khusus yang ada kaitan dengan gangguan yang disebut dengan ain. Bahkan dalam hadis sebut jelas, ain itu mengalahkan takdir, menunjukkan bahawasanya ain itu bahaya. Itu yang saya kata tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi tempat yang kita katakan kategori sebagai tempat keras, tuan-tuan kalau nak tahu tempat ada jin, tuan-tuan kena belajar dunia jin. Oh, insya-Allah. Macam ustaz kan, ustaz sekarang dah selebriti, nak tahu dia kena tahu dia punya peribadi dia. Begitulah juga dengan alam jin. Kan, maknanya kita kena tahu tempat-tempat keras, dan kena tahu juga masa-masa kita nak keluar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, pandangan peribadi saya, ilmu perubatan Islam ini sangat-sangat diperlukan. Tetapi galian itu perlu dilihat daripada segi kaedah Islam, tidak lari daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ustaz, nak tahu sikit Ustaz. Mungkin Ustaz boleh share sikit yang tadi tu, nak keluar dan sebagainya tu, mungkin Ustaz boleh share secara ringkasnya. Tuan-tuan, bila kita nak keluar rumah, guru saya ajar mudah aja. Baca ayatul kursi. Okey. Tapi saya takut tuan-tuan tak boleh baca ayat kursi. Bila nak keluar, duk kira nak cari Kasut mana? kasut kat mana kan? Alamat kata memang tak baca. Mudah sahaja tuan-tuan. Amalkan yang paling asas, bacalah bismillah 21 kali. Oh, bismillah. Kalau dia kata ustaz bismillah 21 kali pun tak boleh, baca lagi satu doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bagi yang mudah pun tak boleh, tak mau nak amal lah, susah lah. Bismillah saya yakin semua orang boleh. Jadi bila kita nak keluar rumah tu, kita tuan-tuan peralihan daripada masa ke semasa ni Islam aja. Sebab itu Islam aja, nak keluar rumah ada etika dia. Kita nak keluar waktu senja ada etika dia. Kita dengar bunyi binatang ada etika dia. Kita kalau dengar bunyi anjing menyalak sebagai contoh, kita ni penyakit apa pula nak main ni? Kan ada tak bila kita dengar anjing menyalak, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita tak baca. Kita dah seronok pula, anjing ni, anjing jiran sebelah. Anjing jiran sebelah dia pun duk bunyi. Kan? Kita tak tahu. Satu lagi tuan-tuan, sebab itu orang tua-tua dulu dia bela ayam bapak Ustaz. Sebab apa? Sebab memang dia sebut jelas dalam hadis Nabi, ayam bapak itu dia nampak makhluk halus, di antaranya malaikat. Kita cuba hari ni dekat flat bela ayam. Esok buat kenduri Ustaz. Jadi dia, bagi saya benda-benda macam ni kita perlu tengok. Asas dia mudah ya tuan-tuan. Baca bismillah bila nak buat satu benda Ustaz. Kita orang awam. Saya kalau Ustaz, saya rasa Ustaz tengok cermin pun belum tentu baca doa. Sebab kita tak ada masa. Kan? Nak pakai baju, nak pakai kepala, nak keluar rumah, boleh kata semua benda ada doa. Subhanallah. Kita sebagai orang awam tidak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Apa salahnya kita mula sesuatu benda itu dengan bismillah, kerana telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita amalkan bismillah 21 kali, kita akan tidak diganggu oleh syaitan. Tuan-tuan pun dah macam takut baru nak bagi ya. Jadi saya rasa itu sajalah tuan. Baru bismillah tu takut dah Ustaz. Nak sebut bismillah tu takut dah. Kan datang kan. Baik Ustaz. Ustaz, tadi Ustaz dah sebut okey sejarah, lepas tu dah kongsi dengan kami apa ayat dan sebagainya. Mungkin Ustaz dalam satu keadaan kebetulan kami ataupun salah satu tak kira lah berada ketika mana seseorang itu diganggu oleh bisikan suara halus ataupun diganggu oleh makhluk halus. Apa perkara yang nak buat masa tu Ustaz? Pertama sekali kena sabar, jangan kelang kabut. Ini tengok orang tu baru nak jatuh, kita dah punya persepsi kita, dia ni nak kena Israel ni, cepat-cepat kita jampi dia. Dan bukan sekadar jampi, berhubung jampi. Mula-mula mak jampi, habis tarik ayah pula, tarik anak, habis dalam bilik semua main jampi. Budak tu dah lembek dah. Sebab apa? Sebab jin dalam badan dia itu, bila dia kena jampi ni tuan-tuan, dia terbakar. Sebab itu bila orang telefon saya, dia kata Ustaz, saya dah pasang ayat jin ni tapi anak saya lagi teruk. Sebab apa? Yalah kamu pasang 24 jam jin pun tak rehat.
Kita ni tuan-tuan, saya kesian kadang-kadang tuan-tuan, orang bila tidak ada kepakaran, bila dia buat kerja dia jadi macam tu, kesian tuan-tuan. Sebab itu saya tak suka bila kadang-kadang bila datang jumpa nak ambil ayat, saya tak suka. Tengok dulu. Sebab apa tuan-tuan? Nak kena tengok gangguan dia itu sampai ke tahap mana, baru kita bagi penawar, baru cantik. Kalau boleh saya ambil contoh tuan-tuan, kita sakit, kita pergi jumpa farmasi, betul tak? Farmasi tu dia tak pakar, dia hanya bagi ubat saja. Tapi dia ada doktor dia. Okey, doktor tu dia cek sikit, baru dia bagi ubat. Tapi ada doktor pakar. Doktor pakar ni dia tak terus bagi ubat, dia diagnosis dulu kes tu apa, barulah dia bagi. Begitulah juga dalam kes ni Ustaz. Jangan tepi-tepi jalan kita jumpa asal ni, kita terus bagi dia jampi. Kan? Jumpa tepi jalan tak kenal dia semayang pun, tak suruh dia jampi. Tak yang dia jampi tu jin dia masuk pun kita tak tahu Ustaz. Jadi benda-benda macam ni kena jaga. Saya lebih suka, lebih baik kita baca ayat Quran, jangan swasta kat orang. Sebab kita tak tahu orang tu adakah dia baca itu daripada Allah bantu dia ataupun daripada jin-jin Islam ataupun jin-jin kafir. Sikit Ustaz. Ustaz sebut tadi bisikan tu yang kita nak bincang sekarang ni kebanyakannya bisikan yang daripada syaitan lah, yang tak baik lah. Adakah bisikan yang baik Ustaz? Ada bisikan yang baik. Bisikan yang baik ini biasanya dia mengarahkan kepada benda-benda baik. Tapi kita bunyi agak pelik, tapi memang benar Ustaz. Saya jumpa seorang pesakit saya. Dia ni mengamalkan, dia ni seorang hafiz Ustaz. Oh, Masya Allah. Seorang hafiz, orang hafal Quran. Tetapi dia menggunakan pendua dalam hafazan dia. Dia memasukkan susuk yang dinamakan susuk ayat. Susuk ni cerita panjang lagi lah. Susuk ayat dimasukkan oleh siapa? Dimasukkan oleh tuan guru dia. Tujuan dia untuk apa? Supaya boleh bangun waktu malam menghafal Quran. Tuan-tuan bayangkan, matlamat baik Ustaz, tetapi cara tidak baik. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tak boleh halang cara. Jadi bila dia datang jumpa saya, sebab apa dia datang jumpa? Sebab dia tidak boleh semayang. Pelik, orang hafal Quran tak boleh semayang. Oh, Masya Allah. Jadi bila saya nak pegang je kepala dia, dia terus bersilat dengan saya. Saya kebetulan silat belajar tak habis. Saya kata kalau macam ni penat. Tuan-tuan pernah tengok orang kena histeria? Kalau perempuan saja nak pegang dekat 10 orang. Kalau lelaki dekat 20 orang Ustaz. Tu yang saya nak pencin dalam bab ni tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Sebab bila orang kena histeria ni tuan-tuan, kalau lelaki bila dia rasuk lagi dahsyat. Perempuan kalau dia kena gangguan dia histeria, dia macam orang mabuk, bangun tak larat. Tapi kalau orang lelaki, dia akan berdiri tegak macam kita, boleh bercakap macam kita, tiba-tiba terus tumbuk kita Ustaz. Tu yang saya kata belajar tak habis tu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya amat takut tuan-tuan dan perempuan bila berhadapan. Tuan-tuan lepas ni jangan jumpa saya terus lah. Kalau nak jumpa tu kena scan dulu, takut kena tumbuk Ustaz. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz tengok bisikan-bisikan tadi, hatta nak hafal Quran pun ada juga, Masya Allah. Jadi matlamat tu betul baik, tapi caranya tak kena. Kita banyak kongsikan tadi macam mana karakternya dan sebagainya. Cuma sekarang ni kita nak Ustaz kongsikan bagaimana pula cara kita untuk menghalang ataupun jaga diri kita daripada bisikan halus ataupun gangguan-gangguan makhluk halus ini. Namun Ustaz, kita rehat dahulu seketika. Halaqah Akhirat Tradisi Ilmu berehat seketika. Tentunya halaqah tak tengok rugi. Rehat sebentar. Orang sakit lutut, boleh tak dikaitkan sakit lutut itu dengan gangguan? Boleh. Sebab lutut salah satu daripada anggota solat kita. Dan lutut ni bila sakit dia ada kaitan dengan tulang belakang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam halaqah membicarakan pada malam ini bisikan suara ataupun suara halus pada malam ini. Pastikan anda di rumah jangan ada yang dibisik-bisik di telinga tu. Kalau ada ajak minum air tu okeylah. Kalau ada, segeralah mencari para ustaz, para pengamal perubatan Islam. Kerana sebelum dia merebak, baik. Sebelum Ustaz kupas soalan saya tadi, saya nak baca 2 ayat yang barangkali menjadi amalan kita juga, dan kalau belum kita boleh amalkan. Iaitulah menerusi surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Maksudnya, dan katakanlah wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Shadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, Ustaz, kita pergi pada soalan seterusnya, Ustaz. Ada setengah-setengah pihak, Ustaz, yang menjadikan aktiviti paranormal, kan? Aktiviti dia mencari hantu. Nak cari sampai jumpa juga, Ustaz. Sehingga kan kru-kru pun kadang-kadang yang ikut sama tu sampai lembek, Ustaz. Jadi saya nak mohon pandangan Ustaz, adakah patut perkara ini? Kalau ringkasnya tak patutlah. Kalau panjangnya itu perlu melihat balik kenapa kita nak cari benda yang Allah tutup. Yang duk jumpa saya tu, Ustaz, saya tak boleh tidur sebab saya nampak benda tu, kan? Jadi Nabi sendiri berdoa tuan-tuan dan puan-puan supaya benda-benda itu jangan kita nampak. Tiba-tiba ada orang pula berusaha untuk buat benda tadi. Masya-Allah. Jadi bagi saya, apa yang agama larang kita jangan buat disebabkan apa? Ada hikmah-hikmah yang tertentunya. Persoalan dia, kenapa kita nak buat? Apakah kita tidak percaya kepada benda gaib tadi? Yang menjadi isunya, apabila mereka berusaha nak buat ini, sampai kadang-kadang yang lembek tak apa, Ustaz. Yang kita risau, berusaha untuk mewujudkan benda tadi, akhirnya berlakulah gabungan ilmu sihir. Ini yang sangat-sangat bahaya. Sebab itu hari ini, kalau ada orang kata kamera boleh tangkap, boleh zoom, saya akan diagnosis kamera tersebut. Adakah benar kamera tersebut boleh zoom, ataupun mereka menggunakan ilmu mereka untuk menampilkan supaya benda itu nampak? Maknanya benda ini perlu dibuat kajian. Dalam Islam, Ustaz, tidak perlu sampai kita membuktikan benda itu nampak. Sebab itu Islam mengajak konsep kita jangan mencari musuh. Syaitan itu musuh kita. Jangan mencari musuh, ketemu jangan lari. Sebab itu guru saya dulu ajar pada saya, bila ambil ilmu ni tak payah pergi bertapa. Macam Piramli duk bertapa tu kan, tak payah. Tetapi apabila jin dah masuk dalam tubuh badan orang, itulah tugas kita untuk merawat. Duk pergi cari ilmu nak bagi kebal dan sebagainya. Kebal itu pun, Ustaz, perkara yang telah mencarikan adat. Ambil pisau toreh kat sini tak luka, InsyaAllah. sedangkan benda itu menyalahi adat. Benda menyalahi adat ini hanya berlaku pada orang-orang tertentu. Takkan dia seorang nabi ada mukjizat? Takkan dia seorang wali? Wali tak pernah duk tunjuk depan orang, Ustaz, ni cuba tengok ni, aku wali. Tak. Jadi benda-benda macam tu kalau kita jumpa tuan-tuan dan perempuan, benda menyalahi adat ni jangan kagum. Jumpa kawan, Ustaz, dia tengok, Ustaz, ni ada 4 ekor. Contoh, Ustaz, minta maaf, Ustaz je contoh ni, buat macam mana, tak ada orang lain. 4 ekor, 5 ekor. Kita patut tanya balik, macam mana dia boleh tahu ada 4-5 ekor? Sedangkan kita orang awam, tembok sebelah sini pun kita tak boleh tahu. Maknanya benda itu menyalahi adat. Hukum menyalahi adat ini telah dibahas oleh para ulama dalam bab tauhid. Tetapi sebab itu saya katakan, bila kita terlibat benda ni, kena gabung semua, ilmu tauhidnya, ilmu syariahnya, supaya kita tidak terlepas pandang. Baik, Ustaz. Ada setengah-setengah yang saya pernah jumpa, Ustaz, dia tidak kena bisikan-bisikan suara hadu tak diganggu dan sebagainya, tetapi dia menyatakan bahawa ada bahagian-bahagian badan dia macam lutut sakit ke, pinggang ke, belakang ke sakit, dan dia kata macam ada benda. Macam mana, Ustaz, pandangan Ustaz? Okey, dalam Islam dia ada satu sihir, dia sebut dengan sihir marid. Sihir marid maknanya sihir, maknanya benda halus itu dia parking tempat-tempat tertentu. Saya sebut parking, Ustaz, jangan salah parking. Sebab itu kadang-kadang orang sakit lutut, boleh tak dikaitkan sakit lutut itu dengan gangguan? Boleh. Sebab lutut salah satu daripada anggota solat kita. Dan lutut ni bila sakit dia ada kaitan dengan tulang belakang. Selalunya kalau lutut sakit, tulang belakang sakit. Tulang belakang kalau sakit, dia ada kaitan dengan emosi kita yang tidak stabil, cepat nak marah dan sebagainya, kan. Bila emosi tidak stabil, dia ganggu sistem otak kita. Mana nampak tak benda tu dia berkait. Saya nak petik satu pandangan Mutawalli Sya'rawi, Ustaz. Bila orang tanya pada dia, hari ini bahasa moden panggil virus bakteria. Adakah di zaman dulu tidak ada?
Dia kata sejak daripada zaman Nabi Adam lagi, Subhanallah. virus bakteria itu dah ada. Cuma kajian dan penemuan itu belum dibuat. Hari ni orang kaji, kenapa orang tu mati? Dia kaji-kaji, oh ada macam ni, oh ada kecil manis, ada darah tinggi. Sebagai contoh Ustaz, Ya. kalau orang kena stroke, bahasa orang putih Ustaz, pinjam sikit. Bahasa Melayu panggil lumpuh, Arab panggil Rihul Ahmar. Apa makna Rihul Ahmar? Rihul Ahmar maknanya jin merah dalam badan. Kita bila orang kata Rihul Ahmar, kita tak tahu, sebab kita tak faham makna Ustaz. Jin merah dalam badan. Lepas tu kalau orang jumpa tuan-tuan, dia kata saya ni ada lumpuh, jangan kata lumpuh, ada jin dalam badan kamu, biar dia terkejut sikit. Padahal benda sama je Ustaz. Jadi apa yang saya nak kupas, daripada segi perubatan ni, sejak daripada zaman dulu lagi, Nabi tidak pernah terlepas pandang. Baik itu kita kena gali balik untuk melihat bagaimana Nabi SAW merawat penyakit-penyakit yang menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik Ustaz. Sekarang ni Ustaz, kami dah tahu tadi yang last ni Rihul Ahmar, Ya. angin merah, angin merah, lumpuh stroke sama lah. Jin merah. Jin merah, angin merah, jin merah. Hai, silap. Lepas ni Ustaz scan saya insya-Allah. Jin merah. Jadi Ustaz, bagaimana cara untuk orang yang sudah diganggu dengan bisikan hitam ini, bisikan suara halus ini, ya, dah terlibat barangkali ada anak-anak kita, saudara kita dan sebagainya, macam mana nak buat Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kami. Okey, pertama sekali kita kena tahu kita ada gangguan ataupun tidak. Itu asas. Bila kita dah tahu kita ada gangguan ataupun tidak, nak kena tahu juga gangguan tu kuat ataupun tak kuat Ustaz. Sekejap saya celah Ustaz. Adakah perlu kami semua ni, maknanya kami ni cek ataupun scan, perlu tak? Itu yang paling baik kita Okey. buat. Okey Ustaz. Terus Ustaz. Cuma masalahnya janganlah semua orang datang cek dengan saya. Pening kepala saya. Mudah sahaja tuan-tuan. Kalau saya boleh bagi tips, mudah saja. Gunakan bismillah yang saya ajar tu. Cuma caranya baca bismillah tu biar panjang 6 harakat kat belakang. Buat 21 kali, cuba tengok. Lepas mayang, cuba buat, tengok boleh tak boleh. Lepas daripada tu buat selama 21 hari. Kalau tuan-tuan nak cek itu komplit. Cek komplit ni Ustaz macam kita cek kecil manis lah. Ambil cek kat sini ni, belum tentu lagi. Kita pergi cek yang betul-betul tu, yang ambil kat sini tu. Saya pun takut. Balik cuba buat. Maknanya kalau tuan-tuan berjaya buat, maknanya tuan-tuan dah lepas ujian, tidak ada gangguan. Kemudian apa patut buat bila kita dah tahu kita tak ada gangguan Ustaz? Ya. Masa itulah kita buat pendinding. Orang putih panggil buat protection. Oh. Dengan apa pula nak buat? Dengan bismillah juga Ustaz. Ya. Tak perlu panjang-panjang, malah ni saya bagi yang mudah aja. Sebab bismillah itu sangat luar biasa. Kerana apa? Bismillah itu sangat luar biasa kerana kata ulama, ianya merupakan salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup luar biasa. Jadi balik tuan-tuan, balik amalkan bismillah banyak, sebanyak mungkin. Nak buat apa pun bismillah. Nak pegang orang rumah pun bismillahirrahmanirrahim. Kalau pegang tu tak ada karan tu, jumpa Ustaz. Subhanallah, begitu mudah tips yang Ustaz amalkan. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan dan puan-puan dapat ilmu ini pada malam ini. Kita amalkan, kita share pula, kita kongsi pada anak-anak kita, ahli keluarga kita. Mudah-mudahan kita tidak diganggu dan kita diberi pelindung oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bisikan suara halus dan apa juga dugaan-dugaan cubaan makhluk halus. InsyaAllah. Jadi sekali lagi halaqah mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Suhaimi. Rasa tak cukup kita, insyaAllah di lain ketika kita akan bersama lagi. Begitu juga kami halaqah mengucapkan berbanyak terima kasih kepada seluruh warga Masjid Bandar Baru Ampang. Dan insyaAllah di lain ketika kita akan bertemu lagi, tentunya dalam rancangan halaqah Akar Tradisi Ilmu. Tak tengok rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.